TV KPM. Nak buang sampah, nak buang botol ni, nak cari... nasib baik ada tong sampah kat sini. Tapi macam ada 3 bahagian. Buang je lah. Asalkan saya dah buang sampah saya ni. Kejap, Hanif. Hanif buat apa ni? Saya buang sampah, cikgu. Ya, buang sampah. Tapi ni tong sampah ni lain daripada yang lain kan? Pernah tengok tak tong sampah ni? Nampaklah cikgu ada 3 bahagian. Tapi saya rasa asalkan saya buang, selesai dah. Okey, macam ni. Cuba Hanif baca dulu. Kat depan tu dia tulis apa? Di sini tulis plastik, cikgu. Sini pula gelas dan lain-lain. Okey. Di sini tulisnya paper atau kertas, cikgu. Cuba Hanif tengok botol tu diperbuat daripada apa? Botol saya ni... Sekejap, cikgu. Termasuk pula dia. Ni plastik ni, cikgu. Plastik. Saya rasa maknanya saya kena buang dekat... Dalam? Bahagian plastik lah, cikgu. Betul, Hanif. Macam tu lah, cikgu. Kena masukkan bahagian yang betul, Ya, sebab ini adalah tong kita semula nama dia. Tak sama dengan tong-tong sampah yang lain. Jadi, tong kita semula. Ya, jadi dia akan asingkan sampah-sampah tu supaya dia boleh dikita semula. Maknanya lepas ni saya nak amalkan macam ni lah, cikgu. Kita semula, masukkan dalam bahagian yang betul. Yes. Dalam tong kita semula, Baik, cikgu. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya pasti anda semua dah tak sabar-sabar dah bersama-sama kita nak belajar kan di Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah atas. Nama saya Hanif Sean. Dan agaknya kan, apa kita nak belajar hari ni? Kita tengok tadi macam kita semula dalam mata pelajaran biologi ni. Macam-macam kita nak kongsi tau. Tapi siapa yang akan kongsi bersama kita? Nak tahu tak siapa guru penyampai? Jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Kita sudah saksikan profil guru kita. Tapi sebelum saya bawa guru kita masuk studio, tentunya bersama kita ada juga juru bahasa isyarat, iaitu Cikgu Azliana. Assalamualaikum, Cikgu Azliana. Cikgu, tadi kan di awal rancangan saya ada belajar sikit mengenai kita semula. Cikgu Azliana, amalkan tak kita semula ni? Cikgu Azliana kata ya. Baiklah, bersama kita tentunya Cikgu Nadira. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu, apa khabar hari ni, Cikgu? Okey, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Baik, Cikgu. Di awal rancangan tadi, Cikgu ada tegur saya tau. Saya ada botol plastik tadi. Tapi saya termasukkan dalam tong bahagian yang salah dalam tong kita semula ni, Cikgu. Baik, apa yang kena-mengena tu, Cikgu, dengan topik yang kita nak belajar hari ni? Okey, topik yang kita akan belajar hari ini daripada topik yang besarnya adalah ekosistem dan alam sekitar. Okey, tapi subtopik yang saya nak bawakan hari ini adalah ancaman alam sekitar. Seperti mana yang Hanif buat tadi. Okay, itu adalah satu ancaman lah. Kerana tidak mengasingkan sampah tu mengikut kategori yang betul. Begitu. Itu ancaman ni, Cikgu. Saya salah masuk bahagian tadi tu. Maknanya kita tak dapatlah kita semula secara sepenuhnya atau secara betul. Kita boleh kita semula, tapi kita akan mendatangkan kesusahan kepada orang lain yang akan kutip sampah tu untuk dikita semula. Menarik tu, begitu. Cikgu. Baiklah, Cikgu. Jom. Saya rasa kita semua dah tak sabar-sabar ni nak belajar dengan lebih lanjut. Okey. Silakan, Cikgu. Baiklah, okey. Jadi ini untuk menengah atas, ancaman alam sekitar. Di mana sebelum cikgu masuk kepada tajuk ini, ancaman alam sekitar ni, cikgu nak tanya pada Sean dululah. Ya, saya. Okey. Apa yang Sean boleh perhatikan daripada gambar 3 gambar yang ada ni? Saya perhatikan di gambar sebelah atas kiri ada penyu dan seperti ada beg plastik, Cikgu, dalam laut tu. Ya. Saya rasa gambar di bawah itu pula nampak seperti ni saya rasa ni asap daripada kilang ni, Cikgu, yang boleh mengancam udara kita. Yang di sebelah kanan itu, adakah itu pembakaran terbuka, Cikgu? Betul, tepat sekali. Jadi kalau Hanif rasalah kan, Hanif rasalah, adakah ini sesuatu yang selesa ataupun tidak? Saya terus terang juga, saya sendiri tak suka bau asap kalau orang bakar secara terbuka tu. Rumput lah, sampah lah. Okey, itu kita sendiri terganggu. Cuba tengok kepada apa kesan kepada penyu tu.
saya rasa dia pun susah nak bergerak, cikgu, mengganggu habitatnya. Mengganggu habitatnya dan juga sebenarnya macam mana boleh ada dalam mulut dia? Plastik boleh ada dalam mulut dia sebab dia dah salah anggap itu dia ingat makanan. Dia ingat obo-obo. Plastik tu yang dibuang, itu adalah obo-obo. Jadi hari ni kita nak tengok first, mula-mula sekali kita nak tengok apa dimaksudkan sebagai kelestarian alam. Pernah dengar tak? Menarik, cikgu. Apakah kelestarian alam ni, cikgu? Ini maksud dia keadaan alam sekitar tu mesti kekal. Dia tak berubah. Tapi tak mungkin lah kan benda ni akan berlaku. Maksudnya dia kekal, dia sama, tak berubah pada tempoh masa yang panjang daripada sudut kualiti alam tu. Macam yang Hanif cakap tadi, kita lihat kualiti alam tu tidak tercemar. Kalau kita nak bernafas pun kita rasa macam tak selesa kalau kualiti alam tu tercemar. Dan yang kedua adalah daripada segi sumber semula jadi. Contohnya air, kayu, kayan, semua itu adalah sumber semula jadi. Jadi sepatutnya tidak berlaku penyusutan, tidak berlaku pengurangan. Jadi kalau keadaan ini kekal dalam tempoh masa yang panjang, barulah kita katakan dia sebagai lestari. Kelestarian alam. Kena kekal dalam keadaan yang bersih, yang selesa untuk kita tinggal, cikgu, barulah alam tu dikira lestari, ya? Ya. Menarik tu, cikgu. Saya pasti ramai murid-murid di rumah pun nak sama-sama kita jaga alam persekitaran kita. Kita nak kekalkan lestari alam tu, ya, cikgu? Yep. Mesti nak tahu dengan lebih lanjut kan. Banyak lagi cikgu kita nak kongsi hari ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Kita nak rehat sebentar saja. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah atas, sama-sama kita belajar mata pelajaran biologi. Topik kita hari ini begitu menarik, begitu penting, iaitu ekosistem dan kelestarian alam sekitar. Kita akan memberikan fokus mengenai ancaman alam sekitar. Mesti nak tahu apa tu kan? Bersama saya ialah Cikgu Nadira. Cikgu, kita nak belajar mengenai ancaman alam sekitar yang lebih lanjut di sini, cikgu. Ya, betul. Baik, apa yang kita ada ni, cikgu? Kita ada beberapa contoh ancaman alam sekitar. Antaranya yang paling dekat dengan kita sekarang ni adalah perubahan iklim dan pemanasan global. Yang pertamalah, apa maksud perubahan iklim ni? Sebenarnya ramai yang salah faham antara iklim dengan cuaca. So Hanif rasa sama tak iklim dengan cuaca? Saya tertanya juga. Sebenarnya dalam minda tadi saya tanya juga perubahan iklim, perubahan cuaca. Sama tak? Saya rasa tidak sama. Yes, betul. Betul, tak sama. Jadi perubahan iklim ni ada 3 faktor yang mempengaruhi, iaitu suhu bumi, taburan hujan dan juga kita kata kelajuan angin tu. Jadi 3 faktor ni kalau berlaku perubahan, dia akan menyebabkan perubahan iklim yang akan menjurus kepada ancaman-ancaman yang lain, terutamanya pemanasan global. Contoh kita tengok dekat di sini, yang ni yang berlaku adalah fenomena El Nino. Kalau kita lihat kat sini, tanah tu kering. Kenapa berlakunya peningkatan suhu? Jadi maksudnya suhu bumi tu meningkat. Suhu bumi meningkat dan dia akan menyebabkan kemarau. Jadi tanaman semua tak menjadi pada waktu tu. Sama juga kalau taburan hujan yang terlalu lebat, yang terlalu banyak, itu akan menyebabkan contoh dulu adalah fenomena El Nino. Yang ada dalam buku teks jugalah. Jadi fenomena El Nino ni, bila taburan hujan tu terlalu lebat, dia akan menyebabkan banjir besar. Itu akan kiranya akan menyusahkan kehidupan manusia lah. Bukan manusia je kan? Tumbuh-tumbuhan, kita kata haiwan-haiwan kan, semuanya akan mengalami kesusahan. Dan kalau kita lihat yang ketiga, faktor ketiga, angin. Angin ni dia sangat dia akan mempengaruhi tekanan udara tau. Bila berlaku perubahan tekanan udara ni, laju angin tu dia akan laju, lepas tu dia akan kemudian dia akan berlaku perubahan secara drastik yang boleh menyebabkan ribut taufan. Begitu, yang cikgu, kita tak dapat ramal, kita tak dapat jangka. Itulah yang dimaksudkan sebagai perubahan iklim. Kena ada yang 3 faktor ni yang cikgu katakan. Suhu bumi, taburan hujan dan angin yang akan menyebabkan perubahan iklim di situ, cikgu. Betul. Tapi
Okey, sebelum tu kita nak tengok kepada tadi yang saya dah masukkan pemanasan global kan. Okey, pemanasan global ni dia berkaitan dengan suhu bumi. Kalau Hanif tengok dekat sini, ia ni ada pancaran sinaran matahari yang menerangi bumi kan. Okey, jadi sebelum saya nak terangkan satu lagi tentang kesan rumah hijau, kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan sebagai sinaran inframerah. Okey, sinaran inframerah ni adalah cahaya matahari yang diserap oleh bumi, dia akan pantau semula ke atmosfera. Tapi yang dipantau semula ke atmosfera tu kita namakan sebagai sinaran inframerah. Dan sebahagian daripada sinaran inframerah ni akan diserap oleh gas-gas rumah hijau. Contohnya adalah nitrogen, karbon dioksida, klorofluorokarbon dan lain-lain lah. Jadi kepekatan gas rumah hijau tu perlu berada dalam keadaan yang normal. Dia tak boleh terlalu tinggi, nanti dia akan menyebabkan kesan rumah hijau yang tidak baik. Okey, so sebelum tu kita lihat dulu kesan rumah hijau ni tidak semestinya dia buruk, dia ada kebaikan dia juga. Kalau Hanif tengok kat bawah tu kan, dia akan pertama, bila kemasukan sinaran matahari tu dia akan mengekalkan suhu bumi. Tak adalah terlalu sejuk sangat kan. So kita akan rasa okey je kan. Okay, yang kedua, mengekalkan kehidupan di bumi. Tak adalah macam dekat planet Pluto. Contohnya planet Pluto kan suhu dia sejuk, jadi tak ada hidupan yang boleh kekal di situ. Yang ketiga, dia akan menapis dan memantulkan tenaga solar yang tak diingini. Okey, yang keempat, mengekalkan aras air laut dan juga menghalang daripada pencairan air lah. Okey, dan yang keempat, sebahagian daripadanya akan diserap oleh gas-gas rumah hijau, dan yang terakhir yang sangat penting adalah untuk tumbuhan tumbuhan. Sebab kita tahu tumbuhan dia akan melakukan fotosintesis. Jadi dia memang memerlukan cahaya matahari. Okey, jadi kita nak kata buruk tak juga, ada juga kebaikan kesan rumah hijau ni. Dan yang jika di tahap yang optimal lah cikgu, rumah hijau tu memang memberikan kebaikan kepada kita. Sebab kita tengok kalau dekat negara-negara yang 4 musim, mereka memang ada gelas rumah hijau untuk mereka menanam pokok-pokok tertentu lah, kerana mereka kan ada 4 musim kan. Okey, namun begitu ada juga keburukan daripada kesan rumah hijau. Antaranya yang memang sedang berlaku pun, peningkatan suhu yang kita kata seluruh dunia mengalaminya. Kemudian bila berlaku peningkatan suhu seluruh dunia, yang kawasan-kawasan yang kutub utara, kutub selatan tu ais akan mencair. Kan? Betul tak? Katalah dia berapa suhu dia, anggarannya mesti dalam negatif, betul? Tapi bila berlaku pertambahan dia akan jadi kurang, dia akan bertambah. Jadi itu akan menyebabkan pencairan ais yang mana akan menyebabkan kedalaman laut akan bertambah dan banjir di kawasan-kawasan yang rendah. Betul tu cikgu. Okey. Tinggilah aras air laut di situ. Ya, itu yang banjir tu, ataupun ada juga pulau-pulau yang telah pun tenggelam. Okey. Yang ketiga, macam biasalah, perubahan iklim, kemarau, perubahan arah angin dan boleh menyebabkan ribut taufan. Okey, mungkin kita tak rasa kan. Jadi yang keempat, kehilangan flora dan fauna. Okey, kerana sebab apa, bila berlaku perubahan suhu ni, haiwan-haiwan ni dia akan berubah tempat, habitat. Jadi bila dia pergi, dia migrasi tu, dia akan kehilangan dia punya sumber makanan lah dan juga habitat. Ini juga akan ada impaknya cikgu kepada suhu permukaan, suhu air laut. Betul. Maka haiwan hidupan laut pun akan berlaku perubahan lah di sana, yang mungkin coral ke sudah tak ada seperti itu. Yang saya pernah baca. Betul, bagus Hanif. Okey, jadi yang kedua kita tengok tadi kita boleh banyak sangat ancaman yang kita boleh simpulkan dalam, kita kata satu perkara sahaja, satu perkara je. Okey, sekarang kita lihat yang kedua adalah penyahutanan dan kehilangan biodiversity. Okey, penyahutanan ni dia tidaklah semestinya negatif, sama macam kesan rumah hijau kan. Okey, jadi penyahutanan ni adalah kita kata penebangan pokok tu adalah secara besar-besaran, tidak terkawal. Okey, jadi ini akan menyebabkan haiwan-haiwan ni, flora dan fauna ni, dia akan kehilangan habitat. Dia punya rumah dia dah tak ada. Jadi dia terpaksa bermigrasi ke tempat lain, kan? Okey, jadi bila dia kehilangan habitat, berlakulah kepupusan. Kepupusan tu sebab dia dah hilang tempat tinggal. Dia tak ada sumber makanan, kan? Kesian kan? Okey, jadi akhirnya kita akan kehilangan biodiversity. Sedangkan Malaysia ni adalah negara yang klasifikasikan sebagai negara yang mega biodiversity, nombor 12.
Okey, jadi kita sepatutnya peliharalah, okey, dan kita tak nak kehilangan. Contohnya macam orang hutan ni ataupun harimau ni, kita tak nak dia hilang, sebab kalau orang hutan ni dia adalah spesies endemik. Spesies endemik. Endemik ni maksudnya dia ada di tempat tertentu sahaja. Dia tak ada di China. Dia hanya ada di Malaysia ataupun negara-negara seperti Indonesia. Jadi kita kena jaga semuanya. Okey. Oleh kerana tadi saya dah bagi tahu, okey, penyahutanan ni tak semestinya dia mendatangkan keburukan. Kita perlu juga, kita perlu tebang pokok, kan. Pertama, untuk mendapatkan pokok balak ni nak buat perabot, kan. Untuk kalau kita jumpa kawasan-kawasan yang dia ada mineral, okay, kita nak melombok mineral, kita kena bersihkan kawasan tu, kita kena tebang pokok. Okay. Kalau kita nak buat aktiviti pertanian, kena tebang pokok. Kalau kita ni, manusia ni nak buat kawasan perumahan, pun kena tebang pokok. Dah ada kawasan perumahan, nak kena buat jalan raya. Betul tu, kena tebang pokok juga. Tapi perlulah terancang. Okay, kalau tak terancang, apa jadi? Macam-macam. Okay. Boleh banjir tu yang saya nampak tu, cikgu. Ya, banjir kilat ni dia berlaku di mana? Di kawasan bandar. Ya, dekat sini contohnya kan selalu berlaku. Okey. Jadi perubahan iklim, kehilangan biodiversity, dia boleh mengganggu kita nitrogen, kita air, kita karbon. Ni banyak kita semula jadi ni terganggu. Okey. Kehilangan kawasan tadahan air hujan yang turun, kan, yang setiap hari turun tu, dia perlu ada kawasan untuk di simpanan dia, supaya kita manusia ni boleh gunakan untuk pelbagai kegunaan lah. Jadi perlu ada kawasan tadahan air yang semula jadi ni. Dan akhirnya satu lagi, dia boleh menyebabkan hakisan tanah. Ini yang boleh mengancam nyawa, kan, cikgu, kadang-kadang. Semua tu pun boleh mengancam nyawa. Betul. Ya, sebenarnya. Tapi kan kalau kita nak tengok macam mana proses hakisan tanah ni. Okey. Kalau ni tengok kat situ, okey, di sini, ni semua pokok-pokok ni dah ditebang. Okey, bila dah tebang, maksudnya dia dah jadi satu kawasan yang telah pun terdedah. Terdedah kepada apa? Angin dan juga hujan. Maksudnya angin tu, bila angin tu bertiup, dia akan menghakis juga tanah yang ada yang telah tak ada pokok tu. Kalau tak, sebelumnya ada pelindung, kan. Okey, jadi dia dah hakis. Okey, dalam masa yang sama, air hujan dia akan menghakis dan berlaku proses larut resap yang menyebabkan hakisan sebahagian tanah tu akan mengalir masuk dalam sungai ke, ataupun dalam lombong ke, ataupun dalam laut ke, dan berlakulah longgokan tanah di sini. Okey, bila longgokan tanah ni ada, aras air yang lama tu dia dah tak sama dengan yang terkini. Jadi ni yang boleh menyebabkan banjir. Okey, kesan dia tak baiklah, kan. Okey. Dan yang terakhir adalah kita nak tengok pencemaran. Okey, sebelum ni tadi kita tengok perubahan iklim dan juga pemanasan global, ancamannya. Yang kedua tadi penyahutanan dan juga kehilangan biodiversity. Dan yang ketiga adalah pencemaran. Seperti yang Hanif ada cakap awal-awal tadilah. Ya, okay. Tapi pencemaran ada 3 jenis, iaitu pencemaran udara, terma dan bunyi. Okey. Agak janggal ke tak? Udara mungkin saya tahu sedikit, bunyi saya tahu sikit, pencemaran terma ni cikgu mungkin saya kurang arif sikit mengenai ini. Okey, tak apa, nanti kita tengok. Dia ringkas je, jangan risau. Okey. So jadi pencemaran udara ni maksudnya ada kita kata peningkatan bahan pencemar. Contohnya gas, asap, debu, habuk dalam atmosfera yang kita tak rasa selesa. Okey, dan ini bukan sahaja menyebabkan manusia tak selesa, tumbuhan dan haiwan juga dia akan tak selesa. Okey. Dan contoh bahan-bahan pencemar ni kita boleh lihat daripada gas dari exhaust kenderaan bermotor, ada gas nitrogen dioksida, gas karbon monoksida yang sangat bahaya sekiranya kita tersedut, dia boleh menyebabkan kita sesak nafas. Sebab dia akan bersaing dengan oksigen. Jadi kita akan sesak nafas dan kita tak tahu kita keracunan gas karbon monoksida. Okey. Plumber, asap dan jelaga dan gas hidrokarbon. Okey, asap dari kilang perindustrian pula dia kaya dengan sulfur dioksida, nitrogen dioksida yang boleh menyebabkan keracunan dan juga hujan asid. Betul. Ya, okey. Kemudian pembakaran terbuka tadi yang Hanif ada sebut tadi, dia akan meningkatkan kandungan gas karbon dioksida dan juga asap dan jelaga di atmosfera kita. Okey, jadi ini semuanya punca-punca ataupun sumber-sumber yang boleh mendatangkan pencemaran kepada udara kita.
Okey, ini yang saya sebut tadi hujan asid. Okey, hujan asid ni secara ringkasnya disebabkan oleh gas nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. Tadi dia terlarut dalam wap air menjadi awan. Bila jadi awan, berlaku tiupan angin. Okey, tiupan angin, awan tu berlanggar dan berlakulah turunlah hujan. Dan hujan inilah yang kita kenali sebagai hujan asid. Jadi apa yang ada dalam hujan asid ni adalah sangat berbahaya kepada tumbuh-tumbuhan, kepada manusia juga. Okey, contohnya kalau pada tumbuhan ni, dia akan menyebabkan tisu daun tu boleh musnah. Sebabnya iaitu adalah hujan asid. pH-nya adalah rendah. Akar tumbuhan tu pun akan mereput. Jadi kita tak dapat tanaman lah. Tak dapat tuai tanaman. Okey, kemudian populasi plankton. Plankton ni dia ada dalam laut. Jadi ini adalah makanan untuk ikan-ikan. Ikan paus pun dia makan plankton. Jadi bila populasi plankton ni berkurangan, kita kata rantaian makanan pun akan berkurangan dan juga kesannya kepada manusia ni. Okey, penyakit kulit. Okey. Yang Hanif nak tanya tadi, pencemaran terma. Okey, yang ini berlaku dalam air tau. Okey, di dalam air. Berlebihan haba, penyingkiran haba yang berlebihan, dia masuk dalam air dan dia ubah suhu air tu. Dia akan meningkat. Jadi, apakah kesannya? Pertama, dia akan menyebabkan kandungan oksigen yang terlarut tu berkurangan dan mengganggu proses biokimia dalam organisma akuatik. Dan seterusnya menyebabkan BOD tinggi. Nanti kita akan lihat tentang BOD ni. Okey, kemudian pencemaran bunyi. Okey, bunyi dia mengganggu dan mendatangkan keburukan kepada kesihatan manusia dan haiwan. Okey, dan kita punya frekuensi bunyi adalah untuk manusia kita boleh dengar di antara 20 hingga 20,000 Hz sahaja. Okey, ini sumber-sumber pencemaran bunyi dan kesan dia. Okey, tekanan darah tinggi, kemurungan, penyakit kardiovaskular dan juga sakit kepala. Okey, itu untuk pencemaran. Okey, Hanif. Oh, baik, menarik tu cikgu. Saya rasakan sebenarnya saya perhatikan apa yang Cikgu Nadira sudah ajar hari ini, Cikgu. Saya risau tengok segala pencemaran yang ada ni. Dan saya harap semua kita dapat belajarlah, ambillah iktibar daripada apa yang boleh berlaku tu dan insyaAllah kita elakkan daripada berlaku pencemaran ini. Sekarang kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. KPM. Niha, kita ada akuarium yang kecil mini di sini naklah jaga ikan-ikan ni. Sebab ingat tahu, kita manusia ni banyak tanggungjawab kita, bukan untuk diri kita sahaja, bukan untuk komuniti kita, untuk alam sekitar juga. Dan itu yang sama-sama kita nak belajar hari ini di Didik TV KPM dalam slot menengah atas mata pelajaran biologi. Kita akan berbincang mengenai topik ekosistem dan kelestarian alam sekitar. Fokusnya kepada ancaman alam sekitar. Bersama saya ialah Cikgu Nadira. Cikgu, cantik ikan-ikan ni, Cikgu. Ya. Macam-macam warna. Ada warna hijau tu, ada warna merah jambu. Satu lagi tengah-tengah tu ada warna ungu. Betul. Menarik, Cikgu. Apa yang lagi yang kita nak belajar dalam mengenai ancaman alam sekitar ni, Cikgu? Kita ada 2 lagi ancaman untuk kali ini. Okey, yang pertama, sebelum tu macam biasalah. Ya, Cikgu. Nak tanya Hanif. Okey, boleh tak Hanif tengok dekat sini? Okey, boleh tak Hanif cuba rumuskan tentang kadar pertumbuhan manusia ni pada tahun 2021 dengan 2022. Yang saya boleh perhatikan, Cikgu, daripada carta ini, penduduk Malaysia ada 32.7 juta. Dan kita ada kadar pertumbuhan penduduk tahunan sebanyak 0.2%, Cikgu. Ya, itu bagi 2021 kan? 2021, betul. Yang 2022 pula, kita tengok penduduk masih lagi 32.7 juta. Ya. Dan kadar pertumbuhan penduduk juga sama, Cikgu, 0.2% untuk kedua-dua tahun ni. Maksudnya dia positif kan? Maksudnya macam positif, Cikgu, sepatutnya. Positif kan? Dia memang maksudnya kadar pertumbuhan manusia tu setiap tahun tu sentiasa positif. Dia sentiasa tidak berkurangan. Jadi kalau kita nak kata kadar pertumbuhan manusia tu adalah kadar kelahiran tolak dengan kadar kematian.
Baik, cikgu. Maksudnya kelahiran tu adalah lebih tinggi berbanding dengan kadar kematian lah. Ya. Okey. Jadi sebenarnya logik ke ini adalah ancaman juga? Adakah bukan ancaman, cikgu, kerana kadar pertumbuhannya positif? Sepatutnya bagus kan? Ya. Tapi kita nak kata bagus lah juga. Tapi ada juga yang tak bagusnya. Okey. Jadi sebelum tu kita tengok apa ni maksudkan sebagai ledakan pertumbuhan populasi manusia. Ledakan tu macam letupan, tapi bukan. Okey, dia pertambahan tu. Okey, dan peningkatan jumlah manusia yang ditinggal di kawasan yang tertentu. Okey, bila berlaku peningkatan jumlah manusia ni, maksudnya berlaku juga pengurangan sumber alam sekitar. Kita perlukan, tapi dia tidak boleh nak, kita boleh nak ganti, kita tak boleh nak tambah. Jadi sebab itulah dia akan semakin berkurangan. Okey, dan daripada aktiviti itu, okey, dia akan menyebabkan penyahutanan, kehilangan biodiversity dan juga pemanasan global. Ya, cikgu. Dan selain daripada itu, berlakulah pencemaran. Sebab bila manusia bertambah, kan, sisa kumbahan pun akan bertambah. Betul. Betul? Ya. Okay, jadi berlaku juga peningkatan penyakit. Setuju. Okay? Dan berlaku juga kepupusan kepelbagaian hidupan. Yang bukan kita manusia sahaja yang ada di bumi ini, tapi tumbuh-tumbuhan pun nak hidup juga, haiwan pun nak hidup juga. Jadi mereka pun pupus disebabkan berlakunya pertumbuhan populasi manusia yang bertambah. Okay, contohnya macam ni. Okay, kalau kita tengok ini adalah satu loji rawatan air, okay, yang menggunakan teknologi yang tinggi dan mahal, dan kita perlu bayar. Okay, bila kita nak gunakan teknologi ni, kenapa perlunya ada rawatan air ni? Kerana berlaku pencemaran di dalam air tanah. Okay, bahan-bahan pencemar dia akan masuk dalam air tanah. Jadi air tu kita perlu guna juga, dan untuk kita guna, kita nak air yang bersih, betul tak? Betul Tak adalah berlaku celik birik ke, keracunan makanan ya, ke. betul. Okay, jadi Ya. itu kita perlukan teknologi rawatan air ni. Kita perlu bayar. Bila kita bayar, maksudnya kos hidup akan bertambah. Okay, jadi bila berlaku peningkatan kos, itu yang akan mendatangkan kesan yang tidak baiklah kepada manusia, bukan sahaja pada alam sekitar tapi pada kita sendiri. Okay, jadi itu ancaman yang pertama, ledakan pertumbuhan populasi manusia lah. Okay, yang kedua yang Hanif duk tengok tadi kan, Ya, cikgu. dalam Kawan-kawan aquarium tu. ikan saya ni. Okay, kalau kita lihat dekat situ, ini ekosistem dalam aquarium. Ada pokok, ada tumbuhan akuatik dan ada juga ikan. Tapi saya tak adalah masukkan udang ke apa, nanti penuh pula dalam tu kan. Jadi maksudnya ada haiwan dan ada juga tumbuhan. Ya, cikgu. Okey, tapi hari ni kita nak lihat apa ni masukkan sebagai eutrofikasi. Kalau Hanif tengok kat sini, gambar ni, okey, di sini dia ada, kita kata macam tasik, Macam sungai. tasik, cikgu, ya. Tapi dia ada apa dekat atas ni? Yang berwarna hitam tu ke, cikgu? Warna hitam. Okay, ini sebenarnya alga. Alga, ya, cikgu. Okay, alga ni ada warna hijau, dia ada warna hitam, dia ada kadang-kadang nampak macam warna ungu. Okay, jadi kalau kita biasa tengok dekat lombong ke apa, kita tengok ada warna hijau tu, kita ingat bagus, tapi sebenarnya tidak berapa bagus. Itu adalah contoh eutrofikasi. Proses suatu ekosistem tu, yang berubah, di mana dia kaya dengan nutrien. Kita nampak positif, dia kaya dengan nutrien, tapi nutrien tu sebenarnya akan mengubah struktur ekosistem dalam air ni, dalam air tu. Jadi, kenapa ya, cikgu? Kita nak tengok ini antara punca-punca dia. Okay, yang mana kalau kita lihat kat sini, dia berdekatan dengan kilang yang akan buang sisa domestik. Lepas tu kita ada loji, kumbahan air, rumah pangsa, rumah teres, yang mana semua ni termasuklah juga kawasan pertanian ni digunakan baja yang kaya dengan nitrat dan fosfat. Kawasan penternakan, dia akan najis haiwan tu dia masuk dalam air. Semua masuk dalam air. Aktiviti penambungan pun masuk dalam air. Jadi ini menyebabkan ekosistem air ni dia kaya dengan nutrien, nitrogen dan fosfat dan sisa kumbahan tu. Tapi itu tidak baik untuk penduduk ataupun kita kata yang ekosistem yang asal yang ada dalam air tu. Okay. Proses eutrofikasi ni beginilah dia punya proses yang berlaku. Apabila berlaku pertambahan sisa nutrien yang tidak normal tu, nitrat dan juga fosfat, dia akan menyebabkan alga tu dia akan tumbuh banyak. Dia tumbuh dekat atas permukaan air, bukan bawah. Okay, bayangkan kalau dekat atas tu penuh dengan alga, kan? Jadi apa akan berlaku pada tumbuhan tu? Maknanya kurang pencahayaan ke, cikgu? Betul, tidak ada penebusan ataupun penebusan cahaya matahari, dia akan jadi kurang maksimum. Ya. Jadi tumbuhan ni dia tak boleh melakukan
Dia tak boleh. Fotosintesis kan. Jadi bila dia mengalami dia tidak boleh melakukan fotosintesis, kandungan oksigen terlarut dalam air itu pun akan berkurangan. Okey, jadi tumbuhan akan mati dan ini akan meningkatkan bakteria populasi bakteria pengurai yang mana akan menyebabkan haiwan akuatik itu dia akan mati disebabkan oleh penguraian ni dia perlukan oksigen. Dan ini akan meningkatkan tahap BOD. Okey, jelas Hanif? Menarik, cikgu. Okey, jadi boleh tak saya nak uji? Berdasarkan penerangan yang ringkas tadi. Baik. Okey, mana dulu yang mula-mula sekali? Baik, kita tengok dahulu. Yang pertama, saya rasa cikgu, eutrofikasi ni mengenai kandungan nitrogen dan fosfat dalam air, cikgu. Betul. Adakah penambahan nutrien yang pertama, cikgu? Amonia dan fosfat ke dalam tepat air. Tepat sekali. Bagus. Seterusnya mesti pertumbuhan alga meningkat, cikgu. Ya Allah, kita dah bagusnya. naik, alga naik, kemudian kurangnya cahaya matahari tidak boleh menembusi ya, air. Betul. Seterusnya saya rasa kalau cahaya matahari tak boleh masuk, mesti kena mengenai dengan fotosintesis. Maka kadar fotosintesis oleh tumbuhan akuatik menjadi rendah. Betul. Baik. Okey, ni nak makan penuh dah ni. Seterusnya, kalau kadar fotosintesis kurang, itu akan mempengaruhi kadar oksigen terlarut dalam air. Terlarut Betul. dalam air, cikgu. Betul. Dia rendah. Memang hafal ya. Seterusnya, kalau begitu bakteria akan tambah ya, cikgu. Populasi bakteria pengurai bertambah dan ini akan menyebabkan kematian tumbuhan dan haiwan akuatik dan tahap BOD akan meningkat. Ya. 10 bintang. Berpeluh-peluh saya nak jawab soalan ni juga. Kita kena fikir betul-betul tu tadi. Bagusnya. Tak sampai pun berapa minit saya terangkan tadi. Okey, tepat sekali. Okey, jadi maksudnya dah faham daripada segi susunan proses eutrofikasi itulah. Ya. Okey, jadi kalau cikgu nak uji kefahaman. Okey, satu soalan sahaja. Satu soalan sahaja ya. Daripada dah bagi jawapan. Okey, saya tak nampak. Okey, tak naklah yang ni ya. Kita soalan yang ni. Baru nak dapat jawapan bonus di situ. Tak boleh ni. Soalannya, bagaimanakah ringkas dia. Aktiviti pertanian dapat menyebabkan kematian tumbuhan akuatik? Aktiviti pertanian akan menyebabkan pembebasan nitrogen dan fosfat, cikgu. Kerana daripada baja. Baja, cikgu, dan ini akan dialihkan ke dalam sungai. Dan maka proses eutrofikasi akan berlaku di situ. Ya, tepat sekali. Betul. Saya ingatkan memang Hanif nak bagi tahu akan berlaku eutrofikasi, itu pun dah mencukupi untuk faham apakah soalan ini maksudnya ya. Okey, bagus sekali. Baik. Okay. Baiklah, cikgu. Saya rasa soalan itu sangat penting kerana saya pasti kawan-kawan saya di rumah pun kan, itu adalah soalan nak mengukuhkan kefahaman kita mengenai topik kita hari ini. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Banyak lagi Cikgu Nadira nak kongsi dalam segmen dalam slot biologi sini. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah atas. Mata pelajaran yang kita kupas hari ini ialah biologi dan topiknya ialah ekosistem dan kelestarian alam sekitar. Bersama saya ialah Cikgu Nadira. Cikgu, dalam segmen ini kita akan memberikan fokus mengenai keperluan oksigen biokimia. BOD, Cikgu. Betul. Yeah. Okey, perasan tak tadi Hanif, sebelum-sebelum ni kita ada jumpa BOD tinggi, tapi saya belum lagi jelaskan dengan mendalam apa maksud BOD tu kan? Saya tanya juga, Cikgu, apakah BOD itu? Ya, okey. Jadi kita nak tengok apa maksud BOD itu adalah jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma, iaitu bakteria dan kulat ni, iaitu kita kata mikroorganisma yang menguraikan benda-benda yang mereput lah. Jadi dia akan menguraikan bahan organik di dalam air. Itu adalah
dimaksudkan sebagai keperluan oksigen biokimia. Bukannya oksigen diperlukan oleh bakteria tu untuk dia bernafas ke, tidak, tapi digunakan untuk proses perebutan ataupun penguraian tu. Untuk macam menghancurkan bahan organik sehancur-hancurnya sehingga boleh diserap. Begitu. Itu adalah BOD itulah. Tapi dalam bahasa Inggeris dia Biochemical Oxygen Demand. Mungkin ada yang tertanya kenapa BOD, tapi dalam bahasa Malaysia keperluan oksigen biokimia kan. Jadi dia hanya alih bahasa sahaja. Okey. Jadi seperti yang kita lihat, dia ada dua tahap, iaitu tahap yang tinggi dan rendah. Okey, tahap BOD yang rendah ini bermaksud kandungan oksigen yang terlarut tu adalah tinggi. Dalam air tu tinggi. Jadi maksudnya kualiti air tu bagus, dia tinggi dan air tu tidak tercemar. Contohnya yang ditunjuk dalam ni air sungai ni yang bersih ni, yang aman, tenteram, kita tengok kan. Okey. Kalau yang melibatkan tahap keperluan BOD yang tinggi, okey, itu pun dah digunakan warna merah tu, anak panah tu, kandungan oksigen terlarut dia rendah. Okey, bermakna kualiti air tu pun rendah. Air tu telah pun tercemar. Okey, itu yang saya tunjukkan gambar. Banyak sampah, ada air tu pun nampak tidak selesa kan. Tidak selesa, saya tengok. Saya tengok pun tak senang hati je. Ya. Okay. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak tahu air sungai tu tercemar ke tak, longkang tu tercemar ke tak. Kadang kita tengok jernih je, ni mesti tak tercemar kan. Ya, jadi kita ada cara. Okay, cara macam mana kita nak tentukan tahap BOD dalam sampel air ni untuk secara tak langsung supaya kita boleh tahu adakah air itu tercemar ataupun tidak. Okay? Jadi itu adalah penyataan masalahnya, sampel air mana. Okay, sampel air yang kita akan gunakan adalah sampel air air longkang. Di sini cikgu Ya, air sungai. Kita ada air sungai. Okey, kita ada air. Terusnya cikgu, pipe. Kita ada air pipe. Dan juga air suling. Dan air suling, ada 4 sampel di sini, ya, cikgu. Betul. Okey, tujuan dia kita nak uji tahap BOD dia lah. Okey, dan kita punya hipotesis adalah agaknya kan yang mana yang paling tercemar ataupun dia punya kandungan BOD tinggi. Yang paling tercemar saya rasa mungkin antara dua ni kot cikgu, air longkang dengan air sungai. Kan, tapi kita nak tahu juga. Secara kan, pasti kita nak juga, menentukan juga, nak kepastian juga yang mana satu paling tercemar. Jadi kita buat eksperimen ni lah. Bagaimanakah kita lakukan eksperimen ni? Okey, sebelum tu pemboleh ubah dia adalah sampel air tu yang dimanipulasikan. Yang akan bergerak balas adalah tahap BOD. BOD. Masa yang diambil untuk warna, kita gunakan larutan metalina biru. Maksudnya warna biru tu berapa lama masa nak dilunturkan. Okey. Dan yang pemboleh ubah dimalarkan adalah isi padu air dan juga isi padu larutan metalina biru yang akan digunakan. Okey, bahan-bahan kertas label dah dilabelkan, sampel air dan juga larutan metalina biru, radas seperti yang ada ni, botol dan penutup reagen. Kita perlu pastikan dia betul-betul ketat. Okey, lepas tu picagari 1 mil. Okey, kemudian jam randik, pen dan juga silinder penyukat lah untuk menyukat betul tak isi padu yang kita gunakan, iaitu 250 mil. Okey, prosedur dia. Prosedur ni yang pertama saya dah buat kan. Dia ambil 250 sampel air setiap satu dan masukkan dalam botol reagen. Dan sekarang ni saya nak Hanif tolong masukkan yang untuk langkah ketiga. 1 mililiter larutan metalina biru 0.1%. Baik, kita ini boleh keluarkan. Kita guna picagari di sini juga. Hati-hati ya. Kita guna picagari di sini untuk mendapatkan 1 mil. Mata kena selari ni cikgu kan? Ya, betul. Kita kena tengok meniskus yang betul. Baik, sikit lagi nak dapat 1 mil. Baik cikgu, saya rasa saya dapat dah 1 mil di sini. Okey. Kemudiannya masukkan dalam air botol reagen yang longkang. Saya masuk sepenuhnya di situ ya cikgu. Ya, perlahan-lahan. Ya, kan dia dah jadi warna biru. Cantik pula cikgu. Walaupun saya tahu air itu kurang bersih, tetapi nampak cantik pula ketika kita masukkan metalina biru di sini. Itu air longkang ya. Baik, ini air longkang. Okey, kita kena tutup dengan cepat. Tutup dengan cepat. Alright. Baik. Okey. Yang kedua. Belum ni. Tak apa. Kita ambil ini pula cikgu. Seterusnya, sekali lagi kita akan ambil 1 mil
metalina biru untuk 0.1% kan cikgu? 0.1% larutan metalina biru. Baik, ini 1 ml. Berhati-hati, kita guna jarum yang tajam di sini. Ya. Sekali lagi saya masuk perlahan-lahan. Kemudian kita akan tutup dengan cepat ya cikgu. Ya. Dan jangan goncangkan botol jangan reagen goncang. tu lah. Tak boleh. Okay. Yang ketiga, iaitu air pipe. Teruskan. Air pipe pula. Kita sudah selesai air longkang, kita sudah selesai air sungai. Sekarang kita ambil untuk air pipe. 1 mil juga. Okey. Berhati-hati, jangan goncang. Saya kena ingat pesanan Cikgu Nadira. Perlahan-lahan masuk dia. Menarik cikgu, saya rasa cantik betul warna dia. Ya. Baik. Sekarang kita kena tutup cepat-cepat. Dan yang terakhir cikgu, iaitu air suling cikgu. Tapi ni termasuk tak dalam kita punya pemboleh ubah dimanipulasi tadi? Jenis-jenis air cikgu. Ya. Takkan. Oh, tidak ya cikgu? Tak. Jadi ini sebenarnya kita gunakan sebagai kawalan. Kawalan. Baik, 1 mil. Okey, maksudnya nanti sampai bila-bila pun, okey, tenggelamkan. Tidak akan berlaku sebarang perubahan air tu. Tidak akan warna berlaku biru ni sebarang dia perubahan tidak air. akan dilunturkan. Oh. Baik, yang kita tutup. Okey. Baiklah cikgu, sudah selesai. Saya masukkan semua larutan metalina biru 0.1% dalam keempat jenis air kita hari ini. Okey, sekarang kalau- macam mana cikgu? Okey, kalau ikutkan Hanif tengok ya, untuk langkah yang ke-6, botol reagen tu sepatutnya disimpan dalam almari yang gelap, dan juga kita perlu periksa setiap jam selama 4 jam. Okey, tapi kita tak ada kita tidak cukup Sempatkan masa, masa right? di sini, Betul. cikgu. Okey, jadi saya dah buatkan awal-awal untuk dan dah rekodkan jadual tu, rekodkan data dalam jadual yang akan saya tunjukkan nanti, dan tengok kat sini. Apa yang akan kita perhatikan cikgu? Ini selepas mengikut jam cikgu, setiap 1 jam ke? Setiap 4 jam. Ya, setiap 1 jam. Setiap 1 jam. Setiap 1 jam. Okey, dan ini adalah hasilnya yang saya dah buat sebelum ni. Kalau kita lihat sebelum ni, air longkang ni ada warna biru lagi kan? Ya, betul. cikgu. Okey, tapi selepas 1 jam, selepas 1 jam air longkang ni dia telah warna biru telah meluntur sepenuhnya. Dia akan jadi balik warna asal tadi. Selepas 1 jam cikgu. Maksud- Ini yang asalnya ketika saya baru masukkan tadi larutan metalina biru Betul. 0.1%. Ini selepas 1 jam hilang semua biru tu. Ya, Luntur telah sudah. terluntur sudah semuanya. Oh, Okey. Yang untuk air sungai dia ambil masa 5 jam. 5 jam. Air sungai pula 5 jam. Okey. Kalau air pipe dan air suling ni cikgu? Air pipe dengan air suling dia tidak akan meluntur. Oh. Kerana apa? Kenapa berlaku ni? Kerana Sebab ada yang tidak luntur, ada- ada yang tidak luntur. Kerana tidak ada bakteria pengurai dalam tu yang memerlukan oksigen supaya berlaku penguraian, berbanding dengan air sungai dan juga air longkang tadi. Oh, begitu. Ya, maksudnya yang mana satu kita katakan tercemar tu? Paling tercemar. Yang paling tercemar saya rasa di sinilah cikgu, air longkang ni ya. Air longkang. Kerana begitu cepat metalina birunya luntur warna biru. Okey, jadi kita cuba masukkan dekat sini. Kalau kita kata ini saya dah tolong kira kan kadar pencemaran air mengikut formula yang diberilah. Ya. Okey, maksudnya kalau lihat di sini air sungai 0.2 jam. Okey, begitu juga dengan air longkang. Okey, jadi kita lihat dekat situ mana kadar pencemaran air paling tinggi adalah air Longkang cikgu. ya. Yang paling cepat. Okey, di cuba situ. Hanif isikan Ya. tahap BOD yang paling tinggi, air longkang ke air sungai ke air pipe? Saya rasa tahap BOD paling tinggi mesti air longkang ya cikgu. Ya. Kemudian air sungai. Oh maaf, kalau kita mula dari atas, air pipe paling rendah, air sungai rendah, air betul. longkang paling tinggi cikgu. Atau Ya. tinggi. Okey, Paling tinggi. air longkang lah yang paling tinggi berbanding dengan air sungai, okey, dan juga air pipe. Sebab air pipe dia tak akan meluntur. Okey, kerana tidak ada bakteria pengurai lah, kita anggap tidak ada di dalam tu. Okey? Oh, menarik cikgu. Baiklah. Saya rasa itu eksperimen yang betul menarik cikgu. Ya, tapi nak uji juga kefahaman lah sebab kita dah buat aktiviti eksperimen ni kan. Ya. Okey, sikitlah soalan. Boleh? Jom sama-sama mulai kat rumah pun kita cuba jawab soalan ni. Okey, mengapa hujung picagari ni perlu diletakkan beras? Tapi memang tadi nampak walaupun tak diberitahu dalam prosedur, tapi Hanif memang masukkan ke dasar
botol reagen tu kan. Ya, cikgu. Agaknya kenapa ya? Sebenarnya cikgu saya masukkan sebab saya takut kalau dia tak masuk sepenuhnya nanti metilena biru tu ada terpias ke tempat lain ke taklah masuk sepenuhnya dalam air tu. Adakah itu jawapan yang kita cari, cikgu? Yang kita cari ya ini. Itu jawapan yang kita cari. Untuk mengelakkan larutan tu daripada dioksidakan. Dioksidakan oleh oksigen atmosfera. Jadi kita kena pastikan dia betul-betul tenggelam. Hujung kejadian itu. Betul. Okey. Yang kedua, yang ini kita dah tengok tadi, yang paling cepat dilunturkan air longkang. Betul. Okey, dan yang paling lambat? Yang paling lambat nak ikutkan ialah air pipe lah, cikgu. Betul. Yang tiada langsung ialah air suling. Air suling adalah sebagai pemalar. Kawalan. Ya, betul. Sebagai kawalan. Okey, jadi kita cuba susun pula ni. Saya cuba lagi. Okey, tahap BOD secara menaik. Tadi kan dah tercepat kan? Okay, jadi kita cuba susun tahap BOD ni secara menaik berdasarkan kepada keputusan eksperimen 3 je 3. Baik. Yang ada 3 ni, cikgu. Yang paling rendah ialah air pipe. Okey. Yang rendah ialah air sungai. Betul. Yang paling tinggi ialah air longkang, cikgu. Okey, betul. Okey, kaitkan dengan tahap pencemaran? Tahap pencemaran saya rasa yang paling rendah ialah air pipe tadi. Kemudiannya yang rendah sedikit. Yang kedua iaitu air sungai. Yang paling tinggi kadar pencemaran mesti air longkang, cikgu. Okey, tahap BOD bagi yang paling tinggi itu dah air yang paling tercemar iaitu air longkang tadi. Okey. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Kenapa kita kena ulang dengan air suling? Dah bagi jawapan tadi kan? Kita kena guna air suling sebagai kawalan. Saya dah ingat dah jawapan dia sekarang. Betul, sebagai kawalan. Okey, apa hubung kait antara masa dengan masa yang paling cepat? Maksudnya? Masa yang paling cepat maknanya itu air yang paling tercemar kerana itu tahap BOD yang paling tinggi, cikgu. Tepat sekali. Okey. Dan kesimpulan daripada eksperimen ni? Kesimpulan daripada eksperimen ini, maka kesimpulan ni saya rasa, cikgu, semakin tercemar air tersebut, semakin cepat lunturnya larutan warna. Okey, dan satu lagi, metilena biru. Semakin tinggi tahap? Semakin tinggi tahap BOD. Ya, tepat sekali. Okey, jadi daripada yang kita dah belajar tadi daripada awal sampai akhir ni, apa yang Hanif dapat pelajari? Yang dari awal sampai akhir, cikgu, kita sudah kenal pasti jenis-jenis ancaman kepada alam sekitar yang mungkin termasuk daripada bunyi, haba dan bunyi, terma dan udara. Kita juga ada belajar mengenai iklim, cikgu. Ya, perubahan iklim. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan iklim yang akan menyebabkan pemanasan global, sebagai contoh suhu, angin dan juga taburan hujan. Bagus dah. Okey, yang kedua apa? Tadi pencemaran kan, yang kedua ingat tak? Kemudian kita ada bincang mengenai eutrofikasi ke, cikgu? Ya, tepat sekali. Sebelum eutrofikasi kita ada bincang mengenai, saya nak kena cuba ingat ni kawan-kawan kat rumah. Kena tolong saya. Ledakan ancaman alam sekitar, ya, cikgu? Ya, ledakan pertumbuhan populasi manusia. Ledakan pertumbuhan populasi manusia. Okey, sebelum tu kita belajar juga yang ada tong kita semula kelestarian alam. Jadi semua tu adalah penting untuk apa? Untuk menjamin kelestarian alam. Baik, cikgu, saya rasa sangat menarik apa yang kita belajar hari ini, dan juga sebenarnya bukan saja kita belajar dalam kelas, bukan saja kita belajar di sini, ini semua boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Itu yang paling penting, cikgu. Cikgu, apa pendapat cikgu mengenai prestasi keseluruhan saya hari ini? Saya dah cuba sedaya upaya ni, cikgu. Ya, daripada awal sampai akhir ni kan, sampai akhir ni memang cemerlang. Alhamdulillah, cikgu. Terima kasih banyak, kalau bintang, cikgu. 10 lah daripada 10. 10 bintang. Ya, sebab semua soalan boleh jawab, ya. Okey. Bolehlah, cikgu. Saya cuba tadi, ya. Dan cikgu, saya pasti kawan-kawan saya kat rumah pun kan, kita nak belajar dengan lebih lanjut, nak tahu lagi bagaimana kita nak mengukuhkan minda dengan ilmu yang Cikgu Nadira dah kongsi hari ini. Dekat mana, cikgu, mereka boleh dapatkan bahan rujukan tersebut? Okey, boleh dapat di Pelantar Delima KPM. Baiklah, sila ke Pelantar Delima KPM. Seperti yang anda perhatikan pautan di kaca TV anda itu, cepat-cepat pergi sana. Banyak lagi kita nak belajar sana. Kita semua ingin menjadi murid yang cemerlang. Baiklah, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih
kepada guru penyampai kita iaitu Cikgu Nadira. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nadira. Ya, sama-sama. Dan juga jurubahasa isyarat kita, terima kasih bersama kami iaitu Cikgu Azliana. Terima kasih Cikgu Azliana. Dan kepada murid-murid di rumah, saya pasti banyak lagi anda ingin belajar kan. Terus sentiasa bersama kami di Didik TV kerana macam-macam kita akan kongsi ya. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye semua.